we agree with the patient instead of the money. Our point, I will give you 4 points. Which first point, a patient lead to a better work or ideas. Second, a patient give up motivation and give someone something to work and never give up. Second, the second point is give happiness. Patient giving the happiness. The third one, patient give motivation and never give up. The fourth, patient help to overcome the feeling of doing a work every day, such as tired and anything else. Okay, I will talk about the first point, which is led to a better work and ideas. Every day we work. When we having a patient, we will do our work with more ideas, with something that we really let us to become having a beautiful ideas to lead our work. So, with the point of lead to a better work ideas, we choose patient. When we have a patient, you will gain ideas more and a lot more better. So, you will focus more in your work, and you will become more productive, or become more productive in your work. So, everyone in the work or your company will gaining more percent to reach the good goals. Yes. Okay, habis dah 2 minit je. Okay, next. Okay, for the next point is patient is the permanent happiness. Okay, if we patient, we mestilah minat kan dalam satu, mestilah kita happy bila buat kerja tu. Because in Islam we must ikhlas dalam melakukan satu pekerjaan. Siapa je dalam. Next is we know what we interest. Passion, our passion. If we not interest, tak payahlah kerja kau macam tu. For example, case in the Cebu, there is ada kes yang bertajuk pecah amanah budak pejabat di penjara setahun. For example, that case, kita tahu first dia minat. Bila kita dah minat, mungkin otak kita dah cenderung kepada dapat jadi kaya kalau ada duit ni. Jadi from that dia dah berubah minat tu ke duit. Sebab duit tu tak membawa kebahagiaan. Membawa kebahagiaan tapi dalam kerja mungkin tidak. Let's give your ideas. Okay. Untuk point yang mana mengatakan Jangan idea dulu. Bukan yang jawab dia. Idea saya dulu. Saya kira dengan idea dia mengatakan duit lebih penting daripada yang ini. Kemudian baru dia menjawab hujah ni. Ataupun orang lain ke you ke boleh, tak kisah. Okay. Idea you apa? Idea you nak cakap untuk premises. Macam point you apa? Kenapa you kata duit lebih penting daripada passion? Itu yang saya nak dengar itu. Okay. Pada saya, minat menyebabkan orang terperangkap untuk tidak pandai. Ya. Idea dulu. Point dia dulu. Sebutkan poin yang tadi kita cakap. Kan? Poin kita tadi. Nyatakan dengan poin saya. Kenapa duit lebih penting daripada ni? Dah ada tak? Dah apa ya? Siapa? Okay, pada saya duit lebih penting daripada minat kerana
duit ni yang akan menjaminkan kebahagiaan kita di masa hadapan. Masa sekarang ni kita hanya sebagai pelajar dan kita tak memikirkan tentang duit lagi. Okey, kerana duit tu mendapat daripada family. Kita melebihkan minat kita daripada duit sekarang ni. Tapi pada masa hadapan, bila kita dah grad, kita akan memilih sesuatu itu berdasarkan duit. Sebagai contoh, kalau kita nak cari kerja pun, kita akan memilihkan pekerjaan tu berdasarkan apa yang ditawarkan. Semestinya kita akan pilih gaya yang lumayan. Jadi sebenarnya duit ni sangat memainkan peranan untuk masa hadapan. Masa sekarang kita tak nampak, tapi masa hadapan kita akan berkahwin, kita akan ada anak, kita akan ada family. Jadi dekat situ kita akan menanggung family kita untuk lebih menjamin kebahagiaan kita. Okey, tentang mengatakan minat itu lebih penting untuk bekerja, untuk mendapatkan kerja itu lebih berkualiti. Itu saya agak tidak bersetuju kerana minat itu kita dapat digilap. Sebagai contoh, ada je kawan kita yang masuk dalam bidang kaunseling tapi tak minat kaunseling pada mulanya. Tapi apabila lama-lama di sem pertama masih lagi tak minat, sem kedua, ketiga, minat tu lama-lama digilap. Dan bila digilap, ia akan menghasilkan satu minat dan lebih fokus masa belajar. Contoh, ada je kawan kita yang saya tak minat kaunseling, tapi bila tengok pointer dia, sebab dia makin lama makin minat, pointer dia makin lama meningkat. Okey. Dan dekat sini juga, kalau kita berdasarkan minat sahaja, ia tak dapat menjaminkan kita itu mendapat pekerjaan. Sebagai contoh, menurut berita harian mengatakan pendapatan keluarga yang kurang daripada RM1,000, kebanyakannya anak mereka yang menyambung pengajian di peringkat IPTA adalah golongan yang menganggur. Bermakna mereka kurang pengetahuan tentang apa yang perlu diceburi semasa belajar dan semasa bekerja. Okey, dan seterusnya melihat pula daripada pendapatan keluarga RM3,000 sehingga RM5,000 dan ke atas, kebanyakannya anak-anak mereka tidak menganggur. Kerana apa? Kerana mereka lebih mengutamakan kehendak pasaran daripada minat yang diorang melihat tu. Okey, 2 minit, another one. Bicara dulu, pemakan dulu. Quick. Cepat. Siapa yang record ada kan? Tak, IG ni. I as a worker, in my opinion, I don't agree with we have to work because passion, because first we have to okay, kita boleh go on dengan passion tu, okay, tapi dalam masa yang sama you can look for our economic now. Anything we want to buy, we want that we need in our life, we need the money. Because if we don't have money, we just nothing in this world. Because okay, as you said, nothing duit ni tak menjamin kebahagiaan. Tapi bagi setengah orang, duit tu adalah satu bahagia untuk dia dapatkan sesuatu. Contoh macam golongan rendah P40, diorang ni kita boleh anggap diorang gaji diorang dalam 1K to 2K lah, dalam 1,000 ke 2,000. So bila diorang macam siapa yang cakap, macam kalau diorang nak suruh anak-anak diorang tu macam diorang nak suruh anak diorang tu proceed diorang punya studies tu, macam anak diorang ni buat selama ni adalah untuk minat sahaja, bukan sebab dah dapat duit. So bila diorang dapat duit, bila diorang dapat income duit tu, so dia akan menjadikan diorang ni macam bahagialah, sebab diorang boleh dapat apa, contoh macam kalau nasi tak cukup untuk sehari, diorang dapat duit lebih, diorang boleh dapat nasi lebih waktu tu. So macam tu. Okey. Okey, dua orang ni. Yang memberikan idea. Okey. Di sini
saya bersetuju bahawa minat adalah lebih penting daripada duit kerana sebagaimana yang kita tahu, untuk mendapatkan duit kita perlu memerlukan pekerjaan, betul? So, untuk mendapatkan pekerjaan kita perlu ada minat untuk memilih kerjaya yang sesuai dengan diri kita. So, apa yang saya nak tekan kat sini, minat adalah nombor satu yang paling penting. Kemudian, jika kita meminati sesuatu kerja itu, kerja kita akan menjadi lebih bagus dan kita akan mendapat kebahagiaan yang berpanjangan. Bukan, maksud saya, kebahagiaan yang berpanjangan itu adalah jika nak dibandingkan dengan duit, kita akan mendapat kebahagiaan apabila bergaji saja. Kemudian, apabila kita bekerja kerana minat, kita akan membuat kerja itu dengan bersungguh-sungguh dan tidak pernah putus asa, dan dia akan apabila kita berjaya menghabisi kerja itu, kita akan merasa puas dan kepuasan itu tidak boleh digantikan dengan duit. Betul. Dan saya nak tambah kat sini, pembangkang kita, saudara Wawa mengatakan mengatakan bahawa minat boleh dipupuk. Okey, saya faham minat boleh dipupuk. Tapi untuk mendapatkan pekerjaan yang mempunyai gaji yang tinggi, kita perlukan minat. Dan untuk belajar, untuk mendapat seperti dia kata tadi, kita perlu belajar. Cakap rencah utama dia pun minat. Masuk kaunseling, lepas tu dia boleh minat kan bila dia belajar. So nampak kat situ, Minat. Part utama kita adalah minat datang dahulu. Betul. Okey, kemudian Syazah pula cakap tadi. Okey, ekonomi. Betul, ekonomi. Ekonomi memang kita tak nafikan, ekonomi sekarang memang merudum. So, kat sini untuk kita bukan tak ada bukti yang mengatakan bahawa orang yang berjaya dia fokus kepada minat. Seperti mana yang kita tahu ada, tak ada lagi kita tahu, saya pun baru baca tadi. Ada research daripada Stanford Psychologist, Carol Dweck and George Walton. Macam susah sebut kan. So, dia cakap kita bekerja, jika kita bekerja hanya untuk duit, kerja kita akan prestasi kerja kita akan menjadi statik dan tak akan membangun. Seperti mana yang kita tengok businessman, dia orang jika dia minat untuk bisnes, dia akan gain and more gain. Seperti mana Shipri. Okey, terima kasih. Kita dapat berkepentingan beritahu bahawa beban cerita itu lah. The next point is we agree that president is better than money because it can overcome the feeling of doing something that you hate. Okay, kalau kita tahu passion, okay, kalau tengok kita cakap pasal menganggur. Kemudian after graduate mereka menganggur. Why? Sebab apa? Sebab dia orang cakap gaji tak dia cakap tak kena dengan apa dia orang belajar, apa yang dia orang buat. So kat sini kita boleh nampak tak semestinya gaji duit tu yang membuatkan dia orang nak buat satu kerja. Passion, minat dia, apa kerjaya dia tu yang membuatkan dia rasa kena tak kena dengan gaji apa yang dia dapat. Okay, next, kita as counselor, kita belajar pasal Erik Erikson punya teori, the last stage, integrity versus respect. Kat sini kita tak dapat sampai apa kita nak. Contohnya kita kerja, benda tu kita tak minat, dan benda tu berterusan sampai habis. Ibu kita tak minat, kat situ akan membuatkan at the last kita akan rasa terdistract sebab benda kita nak capai tu tak dapat. So kat sini kita nampak passion tu penting dalam sesuatu. Macam okay, kalau sesuatu benda kita buat kita nak, dia takkan masalah kalau nak bangun pagi pukul 8. So benda tu kita minat, benda kita suka, kita akan tak ada rasa macam dipaksa untuk bangun pagi untuk buat something. In my opinion, I think money is more important than passion. Because when you have a passion but you didn't have the money, how can you want to
Terus kan hidup. How can you continue your life after that? Okay, next. Okay, you say that one of the debaters say that when someone have the patience, it will lead to him or her to focus more on work, right? Okay. In my opinion, how can you focus on the work, but you have something that you need to worry? For example, for family expense. For example, you didn't have enough money to give to your wife, to your children. How can you be focused on work, but you didn't have money? Good. Okay, next. When you are working, when you are in a working situation, of course you didn't happy at work, right? Okay. So when you didn't happy, you can not focus. It will lead you to the stress situation. The reasons why I think that money is important while you have a career nowadays, nanti adalah money akan tentukan kedudukan anda di sesuatu organisasi. Kalau you ada duit banyak, okay, kalau you ada duit banyak, you akan orang akan you akan ada support yang ramai, orang akan sentiasa letakkan you tempat tinggi. Orang yang gaji you low je ni, orang duduk bawah je, dan orang akan macam nampak je you ada dekat organisasi tu, faham tak? Macam itu, kan? Lagi orang yang bawah-bawahan ni biasanya diorang akan stress tau. Kalau sebab dah lah tak ada supporter, lepas tu gaji lah sikit, lepas tu bila you ada buat salah sikit, orang akan nampak sebab you gaji sikit, orang you dah bawah, faham tak? Macam tu kan? Lepas tu you akan ada stress, akan ada macam balik kerja sampai fikir, aku ni nak duduk situ lagi ke nak cari gaji yang lebih tinggi, atau nak pindah. Sikit pindah tu stress pasal nak minta duit. Tu stress kalau kat kerja pula, banyak stress kan? Lepas tu itulah sebenarnya you ada duit banyak, you akan happy sebenarnya. Percayalah, you akan happy. Tengok. Dah termasuk dah pertolongan. Beberapa poin menunjuk kepada passion lebih baik daripada duit dalam pekerjaan. Okay, yang poin pertama, lead to a better work and enjoyment. Second one, passion is giving happiness. Third, passion gives motivation to never give up. Fourth, help to overcome the feeling of doing something you hate. Saya tegaskan di sini dengan menggariskan kata-kata daripada Dedi Dahlan, seorang penulis pembicara motivasi dari Indonesia. Passion tentang mengembang dan mencipta, memilih dan hidup di dalam profesional yang sesuai, di mana seseorang merdeka untuk jadi diri sendiri dan hidup lebih bermakna. We as a government agree passion instead of money. Poin yang pertama adalah duit akan menjamin kebahagiaan. Yang kedua adalah kita kena lihat pada ekonomi kita sekarang. Yang ketiga adalah bagaimana kita nak survive hidup kita tanpa duit. Dan yang ketiga adalah money, duit tidak akan menentukan sesuatu organisasi.